Okey, untuk perapan bekasam daging, kita perlukan asam jawa dengan garam. Daging saya ni dalam 4,5 kilo, jadi saya gunakan garam lebih kurang dalam 300 gram lah. Tahap kemasinan tu ikut masing-masing lah. Cuma kalau kurang sangat garam, nanti kita takut dia tak jadi. Jadi anggarannya saya gunakan lebih kurang dalam 300 gram garam. Daging sebanyak 4,5 kilo macam tu lah. Asam jawa pun kita agak-agak je lah. Asam jawa, asam keping. Kita gunakan asam keping, garam dan daging yang kita dah cuci dengan tepung. Cuci dan ramas dengan tepung dan kita bilas 2 kali lah. Kita perap sikit-sikit dulu. Ramas sikit-sikit dulu lah supaya garam tu meresap ke dalam daging yang kita dah iris-iris ni. Kadang-kadang ada yang garam tu tak cukup meresap, tu yang jadi kasam kita tak jadi lah. Kita ramas dengan garam sampai habis dulu. Lepas tu barulah kita ramaskan dia dengan asam keping. Nak buat untuk 1 kilo daging, garam di dalam anggaran 70 ke 80 gram lah, garam kasar. Beras lebih kurang dalam 130 gram ke 150 gram. Beras tu kita sangai. Asam keping pun agak-agak, dalam 1 kilo tu boleh guna dalam 10 ke 12 keping, bergantung dengan saiz. Kalau saiz asam keping tu kecil, lebihkan lah. Kalau lebih besar, 10 pun dah jadi. Okay, bila dah nampak daging kita nampak dah sebati dengan garam macam ni, dia nampak kenyal. Nampak kenyal dan tak nampak berair lah. Macam ni, barulah kita selit-selitkan asam keping. Kalau kita ramas sekali dengan garam tadi, ni kita ramah-ramah manja je asam keping. Nanti asam keping ni akan hancur. Kalau boleh kita tak nak dia hancur lah. Nanti kalau dah hancur, bila kita goreng bekasam tu dia dah over masam. Terlampau masam jadi dia. Ini cukup sekadar kita ramas manja sahaja. Rasanya kalau dah macam ni, bolehlah kita peramkan
dalam 2 hari lah. Kita peram dalam suhu bilik dalam 2 hari. Lepas 2 hari nanti barulah kita akan campurkan dengan beras yang kita sanggai. Masihnya macam ni, tengok. Sehingga tangan saya dah tak berminyak. Sebab daging ni tadi ada lemak-lemak kan. Maksudnya garam dengan asam keping tu dah sebati lah dengan daging ni tadi. Dah tak berminyak. Kita peramkan selama 2 hari. Ini cara saya. Sebab saya tak nak bekas saya berbau. Saya gunakan plastik bersih, plastik yang baru lah. Simpan dalam plastik, ikat, dan ini dalam saya guna polystyrene. Tapi daging yang tadi yang saya dah perap dengan garam dan asam keping ni saya letak dalam plastik dan disimpan di dalam polystyrene yang bertutup. Saya biarkan selama 2 hari. Setelah 2 hari nanti barulah saya akan keluarkan dan salutkan dengan beras yang dah disanggai. Lepas diikat, tutup dengan tudungnya polystyrene ni tadi. Lepas tu peram selama 2 hari. Okey, ini daging yang kita dah perap selama 2 hari, yang kita dah letak garam dan juga asam keping. Kita perap selama 2 hari, airnya kita toast lah. Lepas kita toast, hari ni kita nak campurkan dia dengan daun kepayang yang telah dihiris dan telah dicampur dengan garam dan juga beras yang telah disanggai. Untuk daging yang ni tadi, asam keping kita dah guna perap selama 2 hari tu, kita asingkan dulu. Asam keping ni nanti kita akan campur balik selepas kita gaulkan dengan daun kepayang dan juga beras. Kita taburkan beras. Kita gaulkan sebati lah. Beras ni untuk menjadikan perkasam kita masam. Lepas kita perap 2 hari, dia punya daging ni dia akan jadi kenyal. Itu menandakan garam tu dah sebati dengan daging tu lah. Agak-agak aja lah.
Kenapa saya asingkan asam keping ni? Sebab saya tak bila kita ramas, dia akan hancur tau. Bila hancur, pekasam kita akan terlebih masam lah. Tujuan letak asam keping tu pun untuk mengelakkan kita punya pekasam membusuk. Selain mengenyalkan juga daging kita lah. Daun kepayang ni tak wajib, tapi sebab kita sayang daun dia daripada dibuang, memang kebanyakannya daun ni kita akan gunakan untuk buat pekasam lah. Dia tak sesuai dimasak maksud saya dibuat sayur lah. Dia ada rasanya yang tak sesuai untuk dijadikan sayur, dan lebih sesuai untuk dicampur dengan pekasam. Selain daun kepayang, kalau rasa nak campur juga ada daun, boleh gunakan daun ubi lah. Ubi tu kita boleh iris-iris dan campur sekali dengan pekasam macam ni. Sama juga kita ramas-ramaskan dia dengan garam lah. Okey, lepas ni kita akan letakkan asam keping kita lah. Kita taburkan dia saja. Kita letak macam ni je. Kita kali-kali letak sikit-sikit. Lepas ni kita biarkan selama 5 hari, 5 ke 7 hari. Lepas tu barulah kita packing, masuk dalam bekas dan simpan dalam peti sejuk.